Stream FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum dan selamat pagi kembali untuk perkembangan berita jam 10 pagi bersama saya Faiz Haji Osman. Kerajaan Persekutuan akan memfokus kepada beberapa strategi dalam stabilkan inflasi sekaligus menangani cabaran kenaikan kos sara hidup rakyat dalam Belanjawan 2025, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu menerusi hantaran di laman Facebook berkata beliau memaklumkan perkara tersebut pada mesyuarat jawatankuasa penstabilan harga Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan yang dipengerusikannya di Kota Kinabalu semalam. Beliau berkata usaha menstabilkan harga barang dan perkhidmatan akan terus dilakukan oleh kerajaan selaras dengan tonggak utama kerajaan Madani dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Projek pembinaan Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS yang dijangka siap Disember tahun depan dan beroperasi Januari 2026 akan mempertingkat mutu pendidikan serta latihan perubatan di negara ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata operasi HUMS juga akan meningkatkan akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi bagi masyarakat setempat dan fiskal pendapatan serta ekonomi rakyat khususnya dalam sektor pekerjaan. HUMS akan menjadi pusat pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar perubatan dan kejururawatan, menjalankan pendidikan perubatan dan sains kesihatan serta menawarkan perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada orang awam. Menurutnya dalam kenyataan semalam, HUMS yang dilengkapi 400 katil, 25 bilik pembedahan, 40 katil rawatan intensif dan 145 klinik pakar akanlah berkonsepkan hospital pintar dengan menggunakan sistem digital maklumat hospital lengkap dalam keseluruhan operasinya. Majlis Agama Islam Selangor MAIS mengarahkan semua hasil kajian dan perbincangan berkaitan Global Ikhwan Services and Business Holding GISBH dan rangkaiannya dibentangkan kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata kajian dan perbincangan berkaitan penglibatan GISBH dalam penyebaran dan amalan ajaran yang menyeleweng daripada agama Islam telah dilaksanakan sejak 2020. Beliau berkata perkara berkenaan telah dibincangkan secara serius dalam beberapa siri perbincangan dan mesyuarat di peringkat Jawatankuasa MAIS sebelum berita berhubung tangkapan dan siasatan polis terhadap penghuni di beberapa rumah amal dikaitkan dengan syarikat berkenaan tular baru-baru ini. Katanya dalam kenyataan semalam. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2024 yang memasuki hari ke-7 semalam telah mencatatkan jumlah kehadiran pengunjung seramai 2.3 juta setakat ini. Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Abdul Rashid Bahari berkata pihaknya yakin sasaran 3 juta pengunjung pada MAHA 2024 yang berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang dari 11 hingga 22 September ini mampu dicapai dalam tempoh terdekat. Beliau berkata edisi MAHA kali ini meliputi 5 kluster iaitu Kingdom of Agro Food, Food Empire and Food Viral, Food Truck Fiesta, Food Trade and Freedom of Farmers. Sedikit perkembangan luar negara, Microsoft Corporation dan G42 mengumumkan akan menubuhkan 2 pusat baru di Abu Dhabi untuk memajukan matlamat AI bertanggungjawab kolektif mereka. Pusat itu adalah sebahagian daripada perkongsian mereka yang diumumkan awal tahun ini, lapor agensi berita Emirates. Diasaskan bersama dan dibiayai bersama oleh G42 dan Microsoft dengan sokongan Majlis Kecerdasan Buatan dan Teknologi Lanjutan AIATC UAE. Pusat pertama akan mengenal pasti, membangun dan memajukan amalan terbaik dan piawaian industri untuk penggunaan AI yang bertanggungjawab di Timur Tengah dan Global Selatan. Yang kedua ialah pengembangan makmal penyelidikan AI untuk kebaikan Microsoft ke Abu Dhabi yang akan menyokong projek AI yang menangani matlamat utama masyarakat. Sekian berita untuk itu, saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Haibahan Community.
Ingin mengetahui rahsia 1001 ilmu perubatan tradisional? Jangan lepaskan peluang. Jom sertai kami dalam persidangan antarabangsa manuskrip Melayu 2024 pada 24 hingga 25 September 2024 bertempat di Balai Budaya Tun Said Nasir DBP Kuala Lumpur. Daftar segera, percuma untuk anda semua. Maklumat lanjut layari FB rasmi Perpustakaan Negara Malaysia dan laman sesawang www.pnm.gov.my. Allahumma inna cahaya sepanjang zaman. Lahirmu membawa cahaya yang tak pernah dirasakan sebelumnya, menerangi segenap ruang alam ini yang sudah terbawa dalam kegelapan, terumbang-ambing dalam kejahilan dan kemaksiatan berpanjangan dari zaman berzaman. Sedari kecilmu lagi, cahaya keimanan sudah memancarkan sinarnya. Dikau benci kemungkaran, dikau benci kemaksiatan, dikau terasing dari dunia sekitar yang penuh dosa dan noda. Jikalau si kecil sebayamu bermain dan bergembira bersama teman, dikau lebih tabah dengan mengembala dan mengikuti bapa saudara berniaga. Dikau lebih betah berbicara dengan alam dan seisinya dalam mencari Tuhan pencipta alam di waktu rakan sebaya masih tenggelam dalam sesak budaya kaumnya. Remajamu penuh makna, menjalankan perniagaan dengan bukan sedikit laba, sedangkan dikau dengan penuh ikhlas, dengan secara yang penuh kejujuran. Kala mudamu penuh keimanan terhadap Allah pencipta seluruh alam, dikau mengasingkan diri dari dunia kegelapan yang sudah meninggalkan syariat Tuhan. Dikau bersendirian di Gua Hira, beribadah kepada Tuhan dalam mencari kebenaran. Dan tibanya waktu penuh debaran, utusan Tuhan membawakan wahyu pertama. Dikau sebagai pesuruh akhir zaman, membentuk manusia kepada akhlak yang mulia dalam anjuran perintah Tuhan dan sunnahmu sebagai panduan agar kembalinya manusia nanti akan penuh keredaan ilahi. Dikau sebagai cahaya menerangi seluruh alam ini, sehingga hari-hari terakhir dikau amat mengasihi umatmu
Walau sebelum ini dirimu sering dipersenda dan dipermainkan, juga disakiti dan diperangi oleh kaummu sendiri dan umatmu, juga di akhir zaman menentang dalam diam, menentang di sebalik segala urusan, menidakkan kebenaranmu secara diplomasi, kerana mereka tidak senang denganmu, kerana dikau pembawa cahaya, arah ke syurga, sedang mereka mengetahui bahawa tempat mereka adalah di neraka, namun masih lagi tidak kembali ke jalan yang dikau tunjukkan atas perintah Tuhanmu. Pemergianmu adalah suatu ketentuan setelah cahaya Tuhan dikau sebarkan ke seluruh alam ini, dan warisanmu, Al-Quran dan Al-Hadis, adalah panduan umatmu menuju kejayaan dunia dan akhirat nanti. Syukur pada Ilahi, walau aku tidak dapat bersama semasa hayatmu, namun siarahku bagaikan aku pernah bersamamu. Sirahmu dan hadismu bagaikan aku sentiasa bersama-samamu dalam memperjuangkan agama Tuhan. Dan salam serta salawatku akan sentiasa bersamamu. Doaku agar aku mendapat syafaatmu di hari yang tiada syafaat melainkan yang diizinkan Tuhan, dan agar dapat aku bersamamu di syurga nanti. Yusuf Arsyad, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh dan kita buka tirai pertemuan untuk Inspirasi Ilmu. Hari ini hari Rabu bersama 18 September 2024, 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Apa khabar untuk anda? Semoga semuanya baik-baik, no? Okey, saya Syafiq akan temankan anda selama 3 jam sampai 1:30 hari nanti. Terima kasih tim Inspirasi Pagi yang sama-sama temankan anda. Ada 3 orang penyampai. Bertambah seorang penyampai tadi, penyampai undangan tu, Masya Allah, penuh meriah dengan ilmu pada pagi tadi kan. Nak sambung lagi lepas ni sebab ada lagi rancangan ilmu kita. Lepas ni ada rancangan Qalbun Salim. Kita akan bincang tentang ilmu tasawuf, kan, nak didik hati, nak didik jiwa kita ni supaya tenang, menang, barulah hidup kita ni akan dapat manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebab apa? Setiap hari ni langkah kita ada tujuan, setiap nafas kita ada kehidupan, setiap harapan kita ada kepastian, dan setiap doa kita ada jawapan. Tidak akan tersia-sia kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua laluannya mengikut syariat Islam, insya-Allah. Baik, jom kita nak teruskan lagi untuk hibur seketika bersama dengan Faizal Tahir. Menang kekal bersama IKIM FM. Tidak terduga waktu ini kan tiba. Jelas di minda gambaran yang pertama. Cukup semua tutur dan caramu, kau panah hatiku. Tangis dan tawa semuanya bersama. Bagai udara ku perlukan sentiasa. Kata hidup tanpa kamu bukan yang ku mahu. Sedia ku terima dirimu seadanya, setia menjagamu untuk selamanya. Sedia ku diduga ku berani kerana telah ku bertahun lama mengena hati jiwa. Tak berjuta tetap satu semula. Putus kata hidup tanpa kamu bukan yang ku mahu. Sedia ku terima dirimu seadanya, setia menjadi
mereka yang mahu membuat dokumentasi hibah tetapi harta tersebut masih mahu dimanfaatkan. Atau anda mahu membuat dokumentasi wasiat yang diiktiraf pihak mahkamah tanpa boleh dipertikaikan mana-mana pihak. Mungkinkah anda juga antara pasangan yang bercerai tetapi tidak pasti hak harta seperceraian anda? Atau juga mungkin anda perlukan bimbingan menguruskan harta pusaka orang kesayangan yang telah pergi. IKIM dengan usaha-sama Maybank Islamik boleh membantu meleraikan permasalahan dan kekeliruan anda dalam program khusus eksklusif pengurusan harta. Program yang boleh memberi bimbingan secara komprehensif untuk menguruskan harta dengan cara terbaik. Hadiri program yang diadakan di PAUM Clubhouse Universiti Melaya pada 8 dan 9 Oktober 2024. Yuran serendah RM200 sahaja. Anda juga akan menerima 6 siri buku infografik meliputi tajuk hibah, wasiat, harta sepencarian, pengurusan harta keluarga, faraid dan pentadbiran pusaka kecil bernilai RM330 secara percuma. Tempat adalah terhad. Hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 0362046325 untuk pendaftaran. Program khusus pengurusan harta ini ditaja oleh Maybank Islamik. Baklang 91.5 FM. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah, talabul 'ilm wal jihad wal kasb, li'anna talibal 'ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasibu siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3. Penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah.
Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh dan jom kita nak teruskan lagi untuk rancangan kita yang pertama di Inspirasi Ilmu. Hari ini hari Rabu, seperti biasa kita bawakan rancangan Qalbun Salim, sebuah rancangan nak bincang tentang hati jiwa dalaman kita ni. Okey, untuk sama-sama nak bentukkan hati jiwa kita menjadi hati yang bersih, hati yang baik. Semuanya kita nak ikut dan juga bawakan ini mengikut syariat Islam. Masya-Allah. Okey. Dan anda boleh sama-sama tonton rancangan Qalbun Salim di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Jom sama-sama sertai kita. Ada soalan ataupun pandangan nak bincang-bincang, boleh saja letakkan di bahagian ruangan komen tu. Okey, komen-komen terpilih kita bawakan untuk kita bawa bincang dekat sini. Okey, dan menerusi rancangan Qalbun Salim seperti biasa, tetamu tetap kita yang dah pun sampai di IKIM FM ni. Masya-Allah, jom kita nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Najab Mokhtar, merupakan pensyarah pengajian akidah dan agama Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dah ada bersama kita ni. Jom nak mengalu-alukan kehadiran doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar doktor? Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur. Selalu 2-3 minggu lepas kita tengok dekat kaca cermin. Kan hari ni dapat jumpa doktor terus dekat Konti IKIM. Sebab alhamdulillah doktor dapat sampai kat sini kan. Orang kata walaupun jadualnya padat dengan tugas-tugas, tapi masih lagi ada ruang peluang bersama kita kat siaran ni. Semua okey doktor? Alhamdulillah semua. Syukur. Perjalanan okey tadi? Alhamdulillah, perjalanan hari ni tak jam macam biasa. Okey. Sebab mau cuti lagi ke? Masih cuti, banyak cuti. Syukur kan doktor. Sebab itulah kita setiap hari yang kita bawa hidup ni, dia kata pasti kena ada inspirasi kan doktor. Walaupun lah kita nak bawa kereta ke, kita nak bawa hidup ini, semuanya dia ada berpandukan agama kan doktor. Seronok macam tu. Baik doktor, jom kita nak teruskan untuk dalam pertemuan kita menerusi rancangan Qalbun Salim pada hari ini. Kita nak teruskan untuk perbincangan kita berkaitan dengan tajuk menghambakan nafsu. Okey. Sebab kita pernah bincang tentang isu nafsu ni doktor. Jadi untuk kali ini mungkin ada pecahan-pecahannya lagi, tingkatan-tingkatannya lagi, dan macam mana nak menghambakan nafsu itu supaya kita ini adalah matlamat kita nak dekat dengan Allah kan, nak kenal Allah dan nak mendidik hati jiwa kita ni menjadi yang terbaik. Doktor, silakan sebagai pengenalan tajuk ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Syafiq, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu kita pada pagi yang berbahagia ini untuk rancangan kita yang kita selalu bincangkan, iaitu perkara yang berkaitan dengan hati ya, kerana kita nak didik hati kita. Kita nak meneliti sejauh mana perjalanan hati kita ini. Mudah-mudahan kita dapat mengenal hati kita, kemudian kita dapat mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, agar kita selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah menghambakan nafsu. Menghambakan nafsu ni saya rasa semua orang tahulah. Maknanya kita menjadikan kita membiarkan nafsu kita menguasai diri kita hingga kita
tak mampu nak buat apa. Contohlah, kita beri contoh mudah. Sebab contoh ni mendekatkan kita untuk kita faham kan. Contohnya makan kan. Makan senang kan. Sebab semua orang suka makan kan. Shopping. Itu lain macam tu Pantang ada sale tu. Betul. Tekan online ni. Laju je. Laju sungguh. Aduh. Jadi nafsu ni, contoh kalau nafsu makan nafsu makan, contoh macam pagi kan. Pagi kita nak makan sarapan pagi. Kalau rasa tak makan sarapan pagi tu rasa gelisah, rasa macam kenapa tak dapat makan lagi, kenapa. Jadi nafsu keinginan untuk makan tu ada, tu tak ada masalah. Kita benda tu tak ada masalah. Cumanya bila kita tak dapat kawal nafsu, bila kita tak dapat kawal nafsu kita, contohnya nafsu makan tadi, maka kita pun makan berlebih-lebihan, kan. Betul. Tapi apa yang nak kita fokuskan di sini, perkara yang lebih penting, sebab kita dah cerita tentang makan, kita cerita dah tentang perkara-perkara yang lain, cinta kepada harta dan sebagainya. Apa yang kita nak fokuskan di sini ialah nafsu kita yang nak kita kawalkan ini adalah perkara yang sangat penting, iaitu mencintai kedudukan. Kita nak mencintai kedudukan ni, maksudnya kita terlalu berharap dengan kedudukan kita. Sebab itulah yang menguasai diri kita. Kita merasakan bahawa diri kita ni lebih baik daripada orang lain. Dia macam pangkat juga. Ya, betul. Kedudukan. Pangkat. Maknanya mencintai kedudukan tu maknanya mencintai pangkat. Kita tak boleh, orang lain tak boleh lebih daripada kita. Ataupun kan, dia je yang tahu. Ya, betul. Dia je yang bagus. Apa sahaja yang dia buat, dia je yang betul. Allah. Kita kata ke diri kita lah. Untuk diri kita peringatan diri kita. Mudah-mudahan kita tak jadi macam tu lah. Sebab ni peringatan supaya kita dapat hindarkan daripada penyakit-penyakit yang seumpama. Jadi kita tak boleh rasa bahawa kita ni lebih daripada orang lain. Maksud lebih itu maksudnya apa? Kita perlu mendahului orang lain. Kita kena jago. Kita kena jadi orang yang paling utama daripada orang lain. Tapi kalau buat baik tak apalah. Ini ada pengecualian lah kan. Pengecualian kat situ nanti kita akan sentuh, insyaAllah. Betul. Tapi apa yang kita nak sebutkan ialah apabila nafsu kita ni kita hambakan hingga menyebabkan perkara-perkara lain di sekeliling kita itu seolah-olahnya tidak ada, ini menunjukkan bahawa nafsu kita telah menguasai diri kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, berikan amaran kepada kita seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Maksudnya itulah kebahagiaan negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak inginkan kedudukan tinggi di bumi ini dan tidak berbuat kerosakan. Jadi ayat Quran ini memberikan gambaran kepada kita, jangan kita menghambakan nafsu kita untuk kita mengejar pangkat, kedudukan, untuk nak mencari orang kata populariti, kan. Nak kita ni menjadi hebat dalam kalangan manusia, kerana untuk mencari itu dijadi masalah yang paling besar dalam keinginan ni. Antara banyak-banyak keinginan yang paling masalah ialah dia kepanggil hubbun nafs, cinta pada diri sendiri, ataupun nak menonjolkan diri kita ni lebih hebat daripada orang lain. Ini adalah perkara yang menyebabkan seseorang itu akan rosak jiwanya tanpa disedari. Sebab itu kita nak bincang ini supaya kita berhati-hati. Kadang-kadang berlaku pada orang lain, kita nampak kan, seharian kita duduk dengan bersama orang lain, kita nampak apa yang berlaku pada orang lain, maka kita berhati-hati di situ. Oh, ini ada, nampak macam ada sifat-sifat yang bercanggah dengan agama, maka kita berhati-hati. Maka kita pun jangan ada sifat macam tu. Kan, bila kita nampak sesuatu yang negatif pada orang lain, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jauhkan diri kita daripada kita terjebak dengan sifat tersebut, kan. Kalau yang baik tak apalah, kan. Kalau orang nak buat baik, kita teruskan, kan. Kalau orang tu buat kebaikan yang banyak, kita pun nak bersedekah banyak, kita nak sembahyang banyak, kita nak amal, dia alu-alu, kan. Tapi
jarang berlaku lah. Kita berlumba-lumba untuk mendapatkan sesuatu yang indah-indah, kan? Orang kaya kita nak kaya, orang mewah kita nak mewah, orang pakai kereta besar kita nak pakai kereta besar. Semua itu adalah lingkungan dalam keinginan kita ataupun nafsu kita, yang perlu kita selidiki, yang perlu kita jaga, yang perlu kita hari-hari kita panggil kita review ataupun apa kita panggil selalu kita panggil semak semula ya betul, audit diri kita kan, kita kena audit diri kita. Satu lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan perkara ini. Rasulullah SAW bersabda, wa hubbul mal wal jah yumbitan nifaq fil qalbi kama yumbitul ma' al-baql. Nabi SAW bersabda, cinta harta dan kedudukan dapat menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Jadi apa yang disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW ini adalah satu amaran kepada kita. Jangan kita menyemarakkan keinginan tersebut ataupun nafsu tersebut, cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan. Dia maksudnya berlebih-lebihan lah. Nak kepada harta tu, semua orang nak kepada kekayaan, semua orang nak kepada harta, semua orang nak kepada kedudukan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sedang-sedang, biasa saja, biasa je. Maknanya semua orang nak naik pangkat, takkanlah tak ada orang nak rasa nak naik pangkat kan. Tetapi janganlah beria-ia sampai menyebabkan perkara-perkara lain, ataupun kita menjadikan perkara itu perkara utama, agenda utama dalam diri kita, malah kadang-kadang menyebabkan menjatuhkan orang lain kan. Disebabkan kita awak tak sepatutnya dia hati berlaku jadi keinginan inilah yang akan boleh menyebabkan perkara-perkara lain akan berlaku. Jadi kita kena berhati-hati dalam kehidupan harian kita bila kita menghadapi situasi-situasi begini. Dan hendaklah kita sentiasa ingat bahawa kita ada agama. Betul. Bukan kita nak melampiaskan nafsu kita bagi tujuan untuk mendapatkan apa yang kita nak. Betul. Kan? Terutamanya perkara yang melibatkan kedudukan kita, keinginan kita yang sangat tinggi. Jadi saya rasa untuk mukadimah setakat itu dululah. Kita boleh bincang lagi depan insya-Allah. Akan kemas-kemaskan lagi perbincangan ni. Jelas apa yang doktor maklumkan kepada kita kan. Macam mana nafsu itu yang menjadi satu kekuasaan dalam diri. Itu kita tak nak sebenarnya tu. Kita kena faham dulu macam mana nafsu tu berperanan berikan perkara-perkara yang buruk, yang tak baik sebenarnya. Tapi sebenarnya ada keperluan nafsu. Nanti mungkin kita boleh bincang selepas ni juga. Dan macam mana yang tanya paling famous, soalan paling famous, nak kawal nafsu ni macam mana doktor? Dekat minda ke? Dekat hati ke? Kan? Dekat mana nafsu tu duduk di mana? Dekat mana? InsyaAllah kita bincang. Dia punya pedal, kalau tengok, kalau bawa kereta pedal minyak kan, pedal gear kan. Belah kanan ke belah kiri. Kat mana dia punya kunci dia? Nanti kita bincang insya-Allah. Okay? Baik, kita akan sambung selepas ni. Anda kalau ada soalan silakan hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 0112900404. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Okey, kita akan kembali selepas ni. Kekal bersama IKIM FM. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM FM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Biar berdetik waktu tetap teguh cintaku, sungguh tak terbalas. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk melakukan amal, tetapi Allah minta sebenarnya melakukan amal dari hati yang baik. Bukan sekadar hanya amal yang baik, tetapi mesti hati yang baik melakukan amal yang baik. Kita tentu takutnya bila Nabi sebutkan tentang ada manusia yang dia dan syurga itu hanya tinggal satu hasta nak masuk.
datang ketetapan, kemudian matinya dalam keadaan melakukan amalan orang-orang berdosa, lantas kata Nabi orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ada orang yang kemudian kata Nabi, orang yang melakukan amal-amal yang derhaka tetapi menjelang nak mati dia melakukan amalan taubat, ahli syurga dia masuk dalam syurga. Dan ulama menyatakan bahawa kenapa ada orang baik tetapi matinya dalam keadaan jahat, bukan kerana dia tidak buat amal baik, tetapi dia tidak dapat hati yang baik ketika melakukan amal yang baik. Kita dah bertekad baca Quran, kita dah bertekad lakukan solat, menutup aurat, tetapi ingat, belum cukup. Kalau kita nak mati dalam keadaan baik adalah baikkan hati-hati kita itu, insya-Allah. Dan saat hati-hati kita baik, insya-Allah kita akan pulang pada Allah dalam keadaan baik sebenarnya, husnul khatimah. Dan inilah dia cerita perjalanan hidup manusia di atas lebuh raya kehidupan yang sebenar. Exercise untuk auto transmission yang mana PRND32L ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat berhenti, 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi tak perlu nak exercise, semua perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L, sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat nanti, rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT, tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja ada campur, ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila static, dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu. Dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan daripada auto, letak 1 step below D, lepas tu gear 3, dan bila kita bergerak, letak pada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Kuantan 89.6 FM. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Masa ini kita mainkan anda di rancangan Kolobun Salim. Okey, anda boleh sama-sama sertai kita di platform online, di Facebook Live tu. Kita juga ada secara langsung dekat situ. Selain daripada frekuensi IKIM FM seluruh Malaysia, boleh sama-sama tonton dan dengar. Dapat manfaat, orang kata lagi senang nak faham ni. Kan? Sama-sama tonton dekat sini. Masya Allah. Senang kita bersama-sama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Ahmad Najib Mokhtar, merupakan pensyarah pengajian akidah dan agama Universiti Sains Islam Malaysia UC. Okey, bincang kita berkaitan dengan tajuk menghambakan nafsu. Okey, bila kita bincang tentang bab ni, pasti ramai yang nak tanya, doktor, macam mana kalau kita nak menundukkan nafsu? Dan ada yang kata pula kita kena ada nafsu juga untuk kegunaannya tu. Nanti tak makanlah kita. Betul. Kan? Sebab bila cakap pasal makanan, seimbangkan makanan penting, kena ada semua cukup lah kan. Setiap dia punya peringkat-peringkat pemakanan kita tu, bila tak ada nafsu, nanti tak sampai pula tahapnya untuk nak mencukupi semua tu. Ini tak nak, semua tak nak. Okay. Tak jadi manusia. Tak jadi manusia pula. Doktor, macam mana kita nak seimbangkan, doktor? Silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang nafsu, dia berkait dengan diri kita. Diri kita ni ada roh. Kita ada jasad, roh dengan jasad. Betul. Apabila roh dengan jasad ini bergabung, bila Allah Ta'ala masukkan roh dalam jasad kita, dia bergabung. Bila roh dan jasad itu bergabung, maka lahirlah apa yang disebutkan sebagai nafsu. Sebab roh ni dia ada akal. Roh tu memang dah ada akal. Sebelum dia masuk dalam jasad kita, dia memang dah ada akal. Akal dia ini yang kita sebut sebagai hati lah. Cumanya apa yang ada pada kita ini Allah Ta'ala jadikan sangat unik, sangat
kita rasa macam satu anugerah yang sangat besar Allah Ta'ala berikan kepada kita, kerana tahap kita berfikir itu berperingkat. Apa yang ada dalam diri kita pun unik. Kita boleh berfikir, tapi pada masa yang sama kita nak juga. Kita tahu benda ni tak boleh buat, tapi kita boleh buat yang sebaliknya, kita boleh buat dua-dua. Maknanya kita boleh buat dua-dua. Sementara malaikat, dia hanya ada akal ataupun ada hati yang mengawal dia untuk buat baik je. Bukan mengawal lah, maknanya dia memang tak ada nak fikir-fikir nak buat tak baik pun tak ada. Jadi nafsu ini hanya yang Allah Ta'ala jadikan, nafsu dan akal yang ada ini Allah Ta'ala jadikan daripada jin dan manusia saja. Kan? Jadi macam yang Syafiq sebut tadilah, bahawa nafsu ini kadang-kadang perlu juga untuk memenuhi kita punya keinginan, kita nak makan, nak minum, nak tidur dan sebagainya. Itu keinginan yang biasa. Cumanya apabila kita sebut tentang nafsu ni, kita kena tahu beberapa perkara yang sangat penting, yang kita bila kita sebut tentang nak mengawal tu macam mana. Ibn Ajibah ada sebut dalam Iqadhul Himam daripada kitab Hikam. Dia ada terjemah kitab Hikam atau mensyarah kepada kitab Hikam. Dia menyebutkan bahawa apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, maka ada 4 perkara yang berlangsung sekali. Yang pertama sekali, hati kita. Keinginan kita yang pertama sekali datang daripada hati. Kan? Kemudian daripada hati ini, kalau ianya baik, maka itu adalah satu cetusan yang murni, yang tabi'i, yang fitrah, yang datang daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya, adanya nafsu. Nafsu ini kita tak boleh nak mudah untuk kita fahami, kerana nafsu ini dia ada faktor yang mempengaruhinya juga, iaitu iblis. Ini yang sangat bahaya. Ini yang sangat bahaya. Jadi nafsu yang kata nak makan tadi, kalau ikutkan, kalau kita tengok binatang kan, dia kalau dah kenyang, dia berhenti makan. Dia stop. Macam kucing kan. Kucing. Lepas dia makan, dia tinggal. Cukup. Tak ada. Kalau kita paksa pun tak nak dia takkan makan dah. Betul. Tapi kita tak. Sudah. Selagi dia sumbat. Nampak je sedap. Nampak selagi boleh. Aduh. Dah makan-makan pasal nampak aiskrim pula. Aiskrim dah. Aiskrim lagi kan. Kemudian nampak lagi benda lain, nak lagi. Jadi ini adalah perkara yang pelik. Yang Tuhan jadikan kepada kita, maknanya keinginan kita itu boleh mengubah diri kita. Kan? Daripada keperluan dah menjadi keinginan yang melampau, yang menyebabkan kita ini terdedah dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan kita, daripada fizikal kita dan juga mental kita dan kerohanian kita sekalipun. Kan? Jadi nafsu yang dipengaruhi oleh syaitan. Kemudian kita ada satu lagi yang sama-sama juga yang mempengaruhi keinginan kita itu, yang disebut sebagai persekitaran kita. Circle kita ni. Kalau kita duduk kat circle orang kuat makan, memang kuat makan. Kalau memang orang suka cari duit, memang cari duit. Orang bisnes kan? Bisnes lah. Kalau orang tu dia suka menonjol-nonjolkan diri dia akan jadi menonjol-nonjolkan diri. Jadi persekitaran itu akan memberikan kesan yang sangat besar dalam diri kita, yang menyebabkan kita boleh menghambakan nafsu kita itu untuk tujuan yang kita nak. Ini yang sangat bahaya bila kita dapati bahawa nafsu kita ini telah menguasai kita tanpa kita sedari. Jadi Ibn Ajibah kata 4 perkara ini, hati yang murni, keinginan kita yang kita nak tadi, kan? Kita ada yang cuba nak mengganggu gugat hati kita ni, ada 3. Pertama nafsu, keduanya syaitan iblis ni, dan yang ketiganya persekitaran kita. Apabila kita kira lah, kalau kita berlawan kan, 3 lawan 1, mana menang? 3. Yes, memang menang. Sebab itu hati kita ni kesian, selalu kalah.
dengan persekitaran kita, dengan nafsu kita, tewas. Allah. Itu normal. Sebab itu Ibn Ajibah menyebutkan bahawa hati-hati, bahawa musuh kita yang tiga ini dia tidak akan membiarkan kita. Sentiasa ada pada dalam circle kita lah, dalam kehidupan kita. Kita tak boleh nak lari. Kita tak boleh lari dari nafsu tadi mungkin yang baik, tetapi ada pula iblis cocok sikit kan, dah jadi Dah lain dah. Kita mungkin boleh kaitkan dengan isu-isu semasa kita. Contohnya kan, nak buat baik kan, kita nak buat baik, kita dah beramal, kita dah itu, tetapi ada unsur nafsu yang lain, ada nafsu. Maka yang baik itu bila diselaputi oleh nafsu, maka seolah-olah yang baik itu yang buruk itu dia baik. Contohnya macam apa? Contohnya kita baca Quran, kita beramal banyak, tetapi nafsu kita kata apa? Cukuplah, aku dah banyak dah buat amal ibadat. Nafsu tu dia mengganggu kita walaupun benda tu baik. Ini yang menjadi bahaya. Sebab itu kita kena refleksi diri kita. Hari-hari kita refleksi diri kita, adakah apa yang kita buat sepanjang hari kita ini bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Jadi cara nak mengawal nafsu itu adalah dengan kita mengenali nafsu yang sentiasa inginkan kepada sesuatu yang merosakkan amalan kita, kan? Kita nakkan kecintaan kita kepada harta, kita nakkan kemewahan, kita nak memenuhi segala apa yang kita inginkan. Itu adalah satu perkara yang perlu kita sedari dan perlu kita pastikan bahawa perkara itu adalah bersalahan dengan pendirian kita lah. Masya Allah, jelas apa yang Doktor sebutkan tadi. Dan Doktor, selepas ni mungkin kita boleh sentuhkan juga berkaitan dengan ini satu soalan juga yang famous, Doktor. Kita kalau hari ni azam nak baik ni, kan baik sungguh ni, elok dah, baik dah, esok alamak mulalah kan solat terlambat, kan solat terculas. Jadi macam mana yang bertanyakan ni nak dapatkan ketetapan hati, nak minta ada istiqamahnya kat situ. Apabila kita niat yang baik-baik di situ, Allah kekalkan hati jiwa kita. Nanti kita bincang sikit selepas ni, insyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Ada soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 juga. Boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ni buat anda kekal bersama IKIM FM. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Cinta Palestin, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadis. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bekerja adalah suatu ibadah yang dinilai tinggi di dalam Islam. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, wa qul i'malu, dan hendaklah kamu beramal, nanti akan dipamerkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dibalaskan atas apa yang telah kamu kerjakan nanti pada hari kiamat. Bermakna ini adalah suatu suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seseorang itu beramal dan bekerja. Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala, dan kadang-kadang dia mengekori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu
hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan. Bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Penyampai berkalimat. Nampak tak? Sejak hari Isnin Anda, saya Syafiq. Pendengar yang masih Merupakan penyuluh Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur, saya Syafiq masih lagi temankan di rancangan Qalbun Salim. Ada yang sedang tonton juga di Facebook Live, di YouTube Live. Terus tekan share banyak-banyak tu. Semoga kita dapat sebar-sebarkan lagi perkongsian kita yang penuh manfaat ini. Okey, bersama rancangan ini kita sedang mendengarkan perkongsian ilmu dari tetamu tetap kita, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Najak Mokhtar, merupakan pensyarah pengajian akidah dan agama Universiti Sains Islam Malaysia USIM, bincang tentang menghambakan nafsu. Okey, tadi dah banyak kita faham dan tahu bagaimana keadaan hati kita, nafsu kita ni. Okey, dan ada satu soalan doktor yang kita dapat dekat dalam talian WhatsApp konti masuk dalam sistem kita ni. Okey, sebab kita ada bertanya, doktor, adakah nafsu itu mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu? Kan nafsu tu dia macam mana juga? Ada beza-beza ke? Bagaimana? Silakan doktor. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bertanya dan juga terima kasih kepada Syafiq yang mengendalikan mengenai nafsu. Nafsu ni memang ada tingkatan lah. Nafsu Allah Ta'ala jadikan kepada kita nafsu ini. Cuma Allah Ta'ala minta kita supaya kita kawal nafsu. Kalau kita tak kawal nafsu, nafsu kita ini akan menjadi buas, lebih buas daripada binatang, kan? Maka ulama meletakkan tingkatan nafsu ni sebenarnya ada banyak, ada 7, tapi yang ringkasnya 3 lah. Yang popularnya, yang biasa dibincangkan tu 3. Yang pertama sekali ialah nafsu, dipanggil nafsu ammarah. Dalam surah Yusuf tu selalu kita dengar innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu dia akan membawa, mendorong kita untuk buat jahat. Bukan ammarah kat situ maksud nafsu marah dah. Dia nama dia ammarah. Ammarah. Nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni adalah nafsu yang jahat, yang tidak ada didikan. Mungkin kita boleh kata nafsu itu sama tahapnya dengan binatang. Tapi Allah Ta'ala jadikan manusia ni special. Sebab apa? Sebab dia boleh buat pilihan. Sebab itu kalau kita lihat manusia ni, kalau jahat betul, kan? Kalau binatang tak buat, dia buat. Jadi melebihi daripada buasnya nafsu binatang. Tak ada belas kasihan, tak ada rasa segan silu, tak ada. Maknanya melebihi daripada apa yang Allah tak jadikan kepada binatang. Itu yang paling teruk lah. Itu dipanggil nafsu ammarah. Kemudian yang keduanya dipanggil nafsu lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan Allah Ta'ala kata, aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni maksudnya ada kesedaran. Kesedaran tu kesedaran agama, kan? Bukan kesedaran kemanusiaan. Bila kita sebut tentang kesedaran, dia adalah kesedaran agama. Kerana kesedaran agama itu lebih tinggi daripada kesedaran kemanusiaan. Contohnya, semua orang ada belas kasihan, suka kepada kebaikan, suka nak tolong orang dan sebagainya. Itu dipanggil kemanusiaan. Cumanya apa yang disebutkan dalam Islam, kemanusiaan itu lebih tinggi kerana setiap individu, setiap manusia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap perbuatan yang kita lakukan itu mendapat pahala. Dan kalau kita tinggalkan ataupun kalau kita meninggalkan perkara yang diperintahkan, kita dapat dosa. Kalau kita buat baik, kita dapat pahala. Kalau kita buat jahat, kita dapat dosa. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mengenai tentang nafsu lawamah ini adalah perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita dalam agama kita, iaitu ma atakumur rasul fakhuduh wa ma
nahakum anhu fantahu. Buatlah apa yang Allah Taala suruh, didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu adalah kita punya guideline kita, garis panduan kita untuk kita tengok sejauh mana kita dah buat atau tak buat. Jadi nafsu lawamah ini dia jadi macam mana? Dia jadi kejap buat, kejap tak buat. Dia ada kesedaran agama, dia tahu benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Kan kesedaran agama ini dia tahu, tetapi kadang buat, kadang tak buat. Maknanya dia naik turun lah. Dia naik turun. Jadi ini tak stabil. Ini tak stabil. Kerana naik turun ini bukan yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala kehendaki bahawa hati kita ini mestilah hati yang tetap, hati yang tenang. Maka di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Fajr. Dan surah Al-Fajr ayat yang terakhir, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ni biasa ni kalau kita tengok ni dekat orang jenazah ni. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini bukan maksud tu. Itu boleh juga kita nak pakai. Kalau kita tengok literalnya begitulah, maknanya semua orang Islam yang mati dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang kembali kepada Allah Ta'ala itu dengan jiwa yang tenang. Kita harap begitulah. Tetapi hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya ialah sebelum kita mati hendaklah kita sampai kepada peringkat mutmainnah. Kan? Sebab apa? Hati kita apabila kita tak stabil, kita kena stabilkan. Macam kita bawa kereta kan, macam kita bawa motor, bawa kenderaan, kita punya tayar kita tu bergegar. Seronok ke kita bawa? tak seronok. Tak sedap lah. Tak best, memang tak best. Kita akan pergi ke kedai, kita akan baiki, tukar rim ke, tengok ke, buat macam mana tayar baru ke, ikutlah macam mana sampai kita rasa selesa. Bawa, alhamdulillah, selesa betul. Begitu juga nafsu kita. Apabila kita sampai kepada nafsul lawamah ni, kita kena tingkatkan kepada nafsul mutmainnah yang Allah Ta'ala sarankan kepada kita untuk kita sampai. Mudah-mudahan kita akan sampai. Kalau tak sekarang, kita usaha juga untuk kita sampai. Mudah-mudahan masa nak mati kita sampai. Harapan kita tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat mengecapi nafsu mutmainnah ini di akhir usia kita, di akhir waktu kita nak mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat nafsu mutmainnah ini. Apa ciri-ciri nafsu mutmainnah ini? Ciri-ciri nafsu mutmainnah ini ialah orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Kadang-kadang dia buat jugalah kesilapan-kesilapan kecil, tetapi dia segera menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Orang ini hendaklah orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Taala ni maksudnya apa? Sepanjang masa dia merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengawasi dia. Jadi apa saja tindakan yang dilakukan, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar alignment kita